Rentasan berita edisi 803 bersama saya Zawaz Yusof, antara paparan utama malam ini. PAS kekal main 2 kolam. Proklamasi darurat tiada PRU. Pembangkang perlu dipanggil, tubuh jawatan kuasa bebas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa jadi kepada mesyuarat UMNO dan PAS untuk menentukan kedudukan bersatu ke dalam Muafakat Nasional? Kini UMNO sedang mendayung menuju ke selatan, sementara PAS berpusing-pusing mahu mengikut kedua-duanya, UMNO dan juga Bersatu. Malangnya, UMNO mengugut untuk keluar dari Perikatan Nasional. PAS pula mahu menyelamatkan Bersatu dan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana itu, PAS terus bermain dalam 2 kolam. Demikian maksud sebenar kenyataan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang apabila menyatakan PAS kekal untuk terus mengukuhkan Kerajaan Perikatan Nasional bersama Bersatu sambil memperkasa kerjasama Muafakat Nasional dengan UMNO. Hadi berkata kemelut UMNO Bersatu hanyalah isu dalaman sebuah keluarga yang boleh diselesaikan. UMNO Parti Melayu, Bersatu Parti Melayu dan PAS juga Parti Melayu. Kita utamakan perpaduan Melayu Islam dan dalam masa yang sama menyedari masyarakat majmuk mesti bersatu bersama dengan kita. Jadi urusan UMNO, Bersatu dan PAS adalah urusan dalam rumah kita. Kadang-kadang orang dengar kita bising-bising itu sebenarnya kita nak alih perabot sahaja. InsyaAllah akan selesai, katanya. Seperti dipetik Harakah Daily. Beliau berpendapat tidak ada sebuah parti yang mampu membentuk kerjasama lain bagi menggantikan Perikatan Nasional. Semua parti politik tidak boleh tubuh kerajaan. Tidak ada parti yang mampu jadi kerajaan. UMNO tidak boleh terima DAP dan DAP pula tidak boleh terima UMNO, ujarnya. Menurut beliau, Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak boleh menerima Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitu jugalah sebaliknya. Kita tidak boleh salahkan Presiden PAS jika beliau dilihat memandang rendah terhadap Pakatan Harapan. Kita tahu Perikatan Nasional akan runtuh jika 2 sokongan keluar dari gabungan berkenaan. Kita tahu keputusan mengenai pembahagian kerusi yang membabitkan UMNO, PAS dan Bersatu dalam Perikatan Nasional mahupun Muafakat Nasional masih belum dapat dimuktamadkan. Kita tahu mereka masih berebut kuasa dan kerusi kerana UMNO dan Bersatu sedang berantakan. UMNO juga tidak percaya kepada PAS seperti yang disebut oleh pengerusi UMNO Terengganu Datuk Seri Ahmad Said baru-baru ini. Beliau berkata, pada pilihan raya umum ke-15 nanti UMNO Terengganu tidak akan bekerjasama dengan PAS mahupun Bersatu. UMNO juga akan merampas semula kerusi Parlimen Hulu Terengganu daripada Bersatu pada pilihan raya umum ke-15 kerana kerusi itu sebelum ini merupakan milik UMNO. Kita mahu ambil semula kerusi yang telah lompat dan siapa yang mahu bertanding di situ perlu lawan dengan kita. Katanya seperti dipetik Malaysia Deadline. Ahmad Said membidas PAS yang bercakap soal memperjuangkan agama tetapi bukan agama yang menjadi dasar perjuangannya. Beliau mengakui Muafakat Nasional tidak wujud di Terengganu apabila Kerajaan PAS Terengganu tidak berlaku adil terhadap wakil rakyat UMNO. Justru kenyataan memperkasa kerjasama Muafakat Nasional dengan UMNO oleh Hadi Awang itu sekadar teriakan tukang karut dalam persembahan Dikir Barat sahaja. Ia tetap disambut dengan kuat oleh awak-awak yang ramai tanpa peduli betul atau salah ratib si tukang karut itu. Namun jika pembangkang terus berpolitik hanya demi kepentingan peribadi, kerajaan tebuk atap ini akan terus bertahan. Ukurlah baju di badan sendiri. Awal pagi tadi, kita sebagai rakyat Malaysia telah dikejutkan dengan berita yang menggemparkan. Pada yang sudah sedia maklum, tiada istilah kejutan bagi mereka. Namun, bagi yang memang tidak tahu, ianya satu berita yang sangat-sangat mengejutkan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dimaklumkan telah memperkenankan tempoh pelaksanaan darurat yang bermula 11 Januari sehingga 1 tarikh yang lebih awal jika angka kes positif COVID-19 harian dapat dikawal. Baginda memberi perkenan supaya pengisytiharan proklamasi darurat dilaksanakan sebagai langkah proaktif untuk membendung gejala wabak COVID-19 selepas menerima menghadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Istana Negara semalam.
Tiada lagi sepatutnya ada tuntutan diadakan pilihan raya umum PRU susulan pengisytiharan proklamasi darurat dilaksanakan di seluruh negara sehingga 1 Ogos depan. Pensyarah Universiti Malaya Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi menegaskan semua pihak sebaliknya perlu memberi tumpuan dalam usaha menangani penularan dan impak wabak COVID-19 ini. Tidak ada lagi isu dan perdebatan mengenai tuntutan PRU selepas pengisytiharan darurat. Parlimen pun digantung. Suhu politik dapat disejukkan untuk tempoh beberapa bulan ini. Yang utama sekarang ialah fokus mencari strategi untuk menangani penularan COVID-19. PRU bukan soalan utama, sebaliknya sama-sama memastikan memutuskan rantaian COVID-19 dan membantu menangani keadaan ekonomi semasa, katanya di Astro Awani sebentar tadi. Dalam pada masa yang sama, katanya pilihan raya negeri PRN Sarawak juga perlu akur dengan pelaksanaan darurat yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Bagi PRN Sarawak, tempoh penggal berakhir 3 Jun ini yang lazimnya diadakan setahun sebelum penggal tamat. Namun PRN Sarawak perlu terpaksa akur dengan pelaksanaan darurat, ujarnya. Dr. Awang Azman turut menekankan pentingnya kerajaan sepanjang tempoh pelaksanaan darurat ini memastikan keadaan ekonomi semasa mampu menarik pelabur luar agar tidak tertumpu pada negara jiran seperti Indonesia dan juga Vietnam. Kerajaan mesti memikirkan usaha menangani krisis kesihatan dan krisis ekonomi secara holistik, tegasnya lagi. Sementara itu, Timbalan Presiden Amanah Nasional Datuk Seri Salahuddin Ayub mengakui terkejut dan terkilan dengan pengumuman kerajaan yang menguatkuasakan perintah darurat secara tiba-tiba. Menerusi respon segeranya sebentar tadi, Salahuddin menegaskan agar kerajaan perlu bertanggungjawab memberi penjelasan kepada rakyat berhubung perincian darurat yang diumumkan. Beliau juga melahirkan kekhawatiran bagaimana rakyat mahu meneruskan kehidupan dengan pengisytiharan tersebut yang dijangka akan berkuat kuasa sehingga 1 Ogos nanti. Saya sendiri agak terkilan dan terkejut dengan berita ini kerana langsung tidak ada isyarat pengumuman daripada Perdana Menteri yang sepatutnya memberitahu lebih awal tentang permohonan darurat berkenaan. Pencerahan perlu diberikan apakah sebenarnya tujuan darurat dan bagaimana rakyat boleh hidup dalam keadaan darurat seperti ini. Saya harap satu penjelasan lebih terperinci dan lebih rapi perlu diberikan kepada rakyat supaya kita dapat hidup bersama beberapa bulan ini dalam keadaan negara kita didaruratkan, tegasnya kepada Malaysia Deadline tengah hari tadi. Bagaimanapun, sebelum ini ada desas-desus mengatakan bahawa ini adalah perancangan Muhyiddin untuk menyelamatkan karier politik dan jawatannya. Malah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak juga memberikan kenyataan yang sama tentang taktik kotor Muhyiddin. Itu tidak penting lagi buat masa ini. Apa yang kita dapat daripada peristiwa darurat ini adalah inilah masanya Muhyiddin Yassin harus bermuhasabah diri dan memperakui bahawa Kerajaan Perikatan Nasional atau Tebuk Atap yang diagungkan beliau gagal dalam mentadbir negara, gagal dalam menangani COVID-19 dan gagal memulihkan ekonomi Malaysia. Dan ianya jelas terbukti. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan terhadap pembentukan jawatan kuasa bebas melibatkan anggota Parlimen Kerajaan dan pembangkang semasa tempoh darurat. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Ahmad Fadil Syamsuddin berkata baginda berkenan terhadap cadangan kerajaan yang turut melibatkan pakar kesihatan. Jawatan kuasa bebas itu akan mengesyorkan kepada Seri Paduka Baginda sekiranya pelaksanaan darurat ini dapat ditamatkan lebih awal, kata Ahmad Fadil. Sementara itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ucapannya memberi jaminan pilihan raya akan diadakan selepas jawatan kuasa itu memutuskan COVID-19 pulih sepenuhnya. Saya memberikan komitmen yang tegas bahawa pilihan raya akan diadakan sebaik saja jawatan kuasa khas bebas yang akan ditubuhkan memperakukan bahawa wabak COVID-19 dah reda atau pulih sepenuhnya dan pilihan raya dah selamat untuk diadakan, katanya. Dalam perutusan khas kira-kira jam 11 pagi tadi, Muhyiddin berkata pada masa itu terpulanglah kepada rakyat untuk memilih kerajaan mana yang layak memerintah negara ini. Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang yang juga ahli Parlimen Marang berkata keputusan Yang di-Pertuan Agong adalah amat wajar dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan negara. Fokus kita sekarang hanyalah untuk menangani wabak COVID-19 dan membantu rakyat terjejas, katanya di laman Facebook hari ini.
Sementara itu, Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata rakyat melihat rancangan darurat ini tidak dilakukan dengan baik dan seharusnya Kabinet melakukan perbincangan lebih awal. Saya lihat ia tidak berjaya diterjemahkan dengan baik. Jadi saya gesa kerajaan terus bentangkan rancangan untuk menghadapi darurat. Pertama, kerajaan haruslah memanggil blok pembangkang untuk menganggotai jawatan kuasa khas bebas bagi memastikan urus takbir dan hala tuju negara akan bergerak dengan lancar serta stabil. Kedua katanya, kerajaan harus segera membentangkan rancangan untuk melindungi kebajikan ekonomi rakyat. Menurutnya, walaupun pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP hanya dibuat selama 14 hari dan tempoh itu juga dijangka dilanjutkan. Justru katanya kerajaan harus sediakan perlindungan moratorium secara menyeluruh kepada rakyat. Begitu juga katanya bantuan wang tunai harus segera diumumkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya bermula pada hujung Januari. Tidak ada alasan lagi untuk membiarkan rakyat tanpa perlindungan ekonomi oleh kerajaan, tegasnya. Katanya ketiga, walaupun pembangkang tidak mahu adakan pilihan raya umum ke-15 kerana ketidaktentuan krisis kesihatan dan ekonomi yang melanda negara, perkara itu hanya boleh dicapai dengan pengisytiharkan darurat. Kerajaan katanya seharusnya fokus serta segera laksanakan pelan untuk menghadapi krisis dan darurat, bukan jawapan yang tepat. Namun ia sudah diisytiharkan pagi tadi, maka kerajaan harus segera terima gesaan dan panggil pembangkang untuk terlibat sama dalam urus takbir negara, katanya. Dalam perkembangan sama, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tanpa menderhakai Yang di-Pertuan Agong berpendapat Malaysia tidak perlu diletakkan di bawah darurat buat masa ini kerana kerajaan mempunyai kuasa mencukupi untuk membendung COVID-19. Menurutnya, kerajaan boleh menangani penularan COVID-19 dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan sebagainya. Justru proklamasi darurat tidak diperlukan. Tidak ada kekurangan kuasa kerajaan. Kuasa cukup kerana di Malaysia, rakyat kita sangat patuh kepada kerajaan. Tidak seperti di Eropah, Amerika Syarikat yang mana rakyat bantah kalau ada sekatan apa-apa. Kalau ada lockdown, mereka akan bantah. Tetapi di Malaysia, suruh lockdown, kita lockdown. Suruh jangan bergerak, kita tidak bergerak. Duduk di rumah, kita duduk di rumah. Adalah 2-3 orang yang bantah. Tetapi tindakan boleh diambil terhadap mereka. Pendapat saya, kita boleh buat segala urusan untuk kurangkan perkembangan penularan COVID-19, katanya dalam satu kenyataan. Namun begitu, sama-sama kita saksikan apa yang bakal dilakukan oleh pihak kerajaan bagi memastikan pandemik COVID-19 ini ditangani dengan bijaksana. Ekonomi rakyat dipulihkan semula, kestabilan politik dikembalikan demi rakyat. Sama-sama kita perhatikan siapakah yang bakal dilantik dalam mengisi jawatan kuasa bebas untuk membela nasib rakyat. Jangan nanti indah khabar daripada rupa. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawad Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.